Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Mizuddin bin Suhaili memegang nombor matrik di 2022-1103-826 di bawah kos KPP 3014 iaitu pembelajaran dan perkembangan pelajar. Hari ini saya akan membentangkan salah satu jurnal iaitu masalah tingkah laku disiplin yang di mana faktor utama vandalisme dalam kalangan pelajar. Berikut merupakan latar belakang jurnal yang saya pilih untuk penulisan kritis, iaitu nama pengkaji ialah Muhammad Razimi Husin dan Nur Auni Najihah. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2020 dan nama jurnal ialah Journal of Humanities and Social Science. Baiklah, kita beralih kepada pengenalan yang di mana vandalisme ini dapat ditarifkan sebagai gejala laku musnah, iaitu tabiat seseorang yang membinasakan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Gejala vandalisme ini dianggap sebagai suatu jenayah, tetapi dalam keadaan tertentu, vandalisme ini juga merupakan bentuk jenayah ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang tidak puas hati terhadap keadaan masyarakat. Gejala vandalisme ini sememangnya gejala sosial yang tidak sihat dan yang sinonim dalam kalangan pelajar di sekolah. Seterusnya kita lihat kepada penyataan masalah dalam kajian jurnal ini, iaitu masalah merosakkan harta benda awam telah menjadi satu fenomena lumrah dalam alam persekitaran kita. Perbuatan ini mendapat perhatian serius daripada pihak sekolah, masyarakat dan juga media massa. Pelajar-pelajar tersebut langsung tidak memikirkan kesejahteraan dan kepentingan pengguna lain. Mereka sesuka hati sahaja merosakkan harta benda dan mengotori kemudahan dan persekitaran sekolah tanpa ada rasa bersalah atau menyesal atas kesalahan yang mereka lakukan. Seterusnya kita beralih kepada teori yang digunakan oleh jurnal ini sendiri, iaitu teori tingkah laku. Yang di mana teori tingkah laku ini menyatakan bahawa tingkah laku percaya semua manusia dilahirkan bersih, suci dalam keadaan kosong. Apa yang terjadi kepada manusia adalah hasil daripada pembentukan tingkah laku yang telah dibentuk oleh asakan persekitaran. Menurut Guat et al. Menyatakan sikap buruk pelajar adalah seperti melanggar peraturan, kerana kurang diberi perhatian, kecuaian dan merokok. Begitu juga kecenderungannya kini sudah berubah kepada perbuatan vandalisme. Seterusnya kita pula beralih kepada objektif kajian dalam pengkaji ini. Ada 4 yang dinyatakan dalam jurnal ini. Yang pertama ialah mengenal pasti faktor berlakunya masalah vandalisme dalam kalangan pelajar di sekolah. Yang objektif yang kedua iaitu menjelaskan kesan-kesan vandalisme kepada pelajar dan juga pihak sekolah. Dan yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah sendiri dan pihak keluarga untuk mengatasi masalah vandalisme dalam kalangan pelajar di sekolah. Dan objektif yang terakhir ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengatasi masalah vandalisme ini. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan kajian. Kajian ini dijangka akan berguna kepada pihak sekolah dan juga ibu bapa kerana dapat membantu pihak sekolah mengenal pasti yang menyebabkan berlakunya vandalisme dalam kalangan pelajar di sekolah. Hasil kajian ini dapat membantu menyediakan maklumat dan bukti kajian kepada pihak sekolah untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dan menangani masalah vandalisme ini daripada berlaku. Baiklah, kajian ini diharapkan menyediakan sumber rujukan kepada pihak sekolah dan pengkaji lain untuk mengkaji secara lebih terperinci dan mendalam berkaitan masalah disiplin vandalisme di sekolah. Kajian ini juga menjadi saluran bagi pihak sekolah dan ibu bapa memberi maklum balas bagi mengurangkan masalah pelajar di sekolah, terutamanya dalam masalah vandalisme. Seterusnya untuk yang terakhir dalam jurnal ini iaitu rumusan. Pengkaji merumuskan bahawa masalah gejala vandalisme dalam kalangan pelajar sekolah
maupun remaja di Malaysia dilihat tidaklah terlalu teruk. Namun jika masalah ini tidak dipandang ataupun dibendung dengan serius, ia boleh memberi impak yang negatif kepada negara. Jika masalah ini tidak dipandang serius, vandalisme yang melanda remaja masa kini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya ialah faktor-faktor tersebut adalah masalah institusi keluarga, persekitaran dan sebagainya. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan dalam menangani masalah vandalisme dalam kalangan pelajar di sekolah, khususnya bagi ibu bapa dan pihak sekolah. Generasi muda perlu diterangkan dengan mendalam tentang tanggungjawab mereka terhadap harta benda awam. Remaja pada masa kini seharusnya lebih kuat dan mempunyai jati diri yang mantap supaya dapat mengawal diri dari terjebak dengan gejala yang mendatangkan kemudaratan dan kesan buruk. Sekian saja daripada laporan penulisan kritis saya untuk jurnal masalah tingkah laku disiplin di sekolah. Sekian, terima kasih.